Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa ansyur alaina min khuzaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alright. So kita terus sambung soalan Kelantan. So soalan Kelantan ni kita tengok untuk soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 1 dia adalah soalan taytan 4 bab 9. Kalau awak ada buku teks dekat awak, buku teks adalah pada muka surat 145. Muka surat 145. Right. 145. Alright, 145. Kita nak cerita pasal sistem pencernaan tau. So, dalam sistem ni sebenarnya separuh daripada sistem pencernaan. So, saya cerita sikit je. Sistem pencernaan ni, flow dia mesti mula adalah daripada, kita nak mula dia daripada mulut, sistem pencernaan. Okay. Sistem pencernaan dia terdiri dari salur elementary. So ingat, kalau salur elementary dia adalah salur pencernaan. So dia akan mula dari salur elementary ni, kita nak cakap dia mula daripada mana? Dia mula adalah daripada mulut, esophagus. Lepas tu dia akan pergi ke perut. Daripada perut dia akan pergi usus kecil. Dalam usus kecil ni ada ileum semua tu tau. Okay, usus kecil. Yang ni saya pecah lah. Perut, dia akan pergi ke duodenum. Ni usus kecil. Lepas tu dia akan pergi ke ileum. Endingnya sebenarnya kalau sini sampai sini ni adalah pencernaan. Ni semua adalah proses pencernaannya berlaku kat sini. Okay. Lepas tu daripada ileum ni nanti dia akan masuk sistem perkumuhan samping penyah tinjaan. So ending dia nanti dia akan sampai usus besar. And then dia akan sampai dubur. So salur elementary ni dia ada dua proses yang berlaku kat salur elementary. Satu adalah pencernaan. Pencernaan ni berlaku dekat mulut sampailah dekat ileum. Kemudian kita ada lagi usus kecil, usus besar dengan dubur. Ini terlibat dalam penyah tinjaan. So saya ulanglah sekali ayat saya. Sistem pencernaan terdiri daripada salur elementary. Salur elementary ni, dalam salur elementary ni sebenarnya dia berlaku dua proses. Satu adalah proses pencernaan, satu lagi proses penyah tinjaan. Proses pencernaan ni biasanya kita akan cerita pencernaan dengan penyerapan nutrien. Saya harap nanti kita ada satu essay yang pasal pencernaan ni lah. Saya rasa semua pencernaan ni tergolek sikit lah. So kalau kita kata pencernaan dengan penyerapan nutrien, dia berlaku dekat mulut, ending dekat ileum. Kalau kita cerita pasal usus besar, usus kecil, dia terlibat dalam proses penyah tinjaan. Tetapi kesimpulannya mula mulut sampai dekat dubur, ini kita consider sebagai salur elementary. Okay, so dalam salur elementary ni ada satu organ yang paling penting, which is adalah perut. So dalam soalan yang pertama ni, kita tengok dulu soalan dia. Dia cakap, Rajah 1 menunjukkan peringkat organisasi sel dalam manusia. So bila kita cakap pasal organisasi sel, awak kena ingat dia start daripada yang paling ringkas kepada yang paling kompleks. So kalau organisasi sel, yang paling ringkas sekali dalam unit asas bagi kehidupan apa dia? Sel. Yes, kita ada sel. So gabungan sel-sel yang sama membentuk Tisu. Kemudian tisu yang berbeza bergabung menjalankan fungsi yang khusus kita panggil sebagai Organ. So organ-organ yang berlainan dia akan bergabung membentuk Organisma. sistem dulu. Sistem. Yang banyak semua bergabung barulah jadi Organisma. ya, organisma. So kita tengok gambar yang ini adalah gambar perut. So perut ni dia masuk kalau organisasi sel yang mana satu? Dia Organ. tisu ke? Yes, dia adalah organ. So kita tahu ini perut, dia dalam organisasi sel dia adalah organ. Sebab dia adalah gabungan tisu-tisu yang berbeza membentuk menjalankan fungsi yang khusus. So dalam ni dia ada satu tisu yang kita panggil dia adalah sebagai tisu ileum.
Okay, so kalau awak tengok dalam buku teks awak muka surat 145 untuk membentuk perut ni ada tisu epithelium dan juga sebenarnya dia ada tisu, kalau saya tak silap dekat sini sebenarnya dia ada tisu lain juga tau. Sekejap. Saya tengah mencari ni. Tisu okay, permukaan dinding perut dilapisi oleh sel epithelium. Okay, sel epithelium ada 3 jenis. So kita ada sel utama, sel parietal dan juga sel mucus. Lepas tu saya rasa dia ada sistem dia ada tindakan peristalsis. Dia ada tisu lain ni tapi tiba-tiba otak saya tidak boleh berfikir. Dia menjalankan, saya rasa macam ada otot licin kalau saya tak silap, sebab dia kat sini dia kata ada peristalsis. Kalau ada peristalsis je biasanya dia akan melibatkan otot licin. Oh yelah, Mariana ni apa lah, ada kat sini. So ini tisu ni apa dia? Tisu? Otot licin. Belum, salah. Licin sini. Otot licin. Yang ini adalah tisu epithelium. Tisu epithelium ada 3 jenis. Okay, so saya ulang lagi sekali. Perut terdiri daripada tisu yang berbeza. So apakah tisu yang membentuk perut? Tisu yang membentuk perut, satu adalah tisu epithelium, kedua adalah otot licin. Okay, macam mana kita boleh teka otot licin? Sebab kat perut juga dia ada menjalani proses namanya adalah peristalsis. Biasanya peristalsis ni adalah tindakan luar kawal. So kita nak cerita pasal epithelium saja. Okey, untuk perut dia punya sel epithelium dia mengalami pengubahsuaian tau. Dia mengikut dia punya fungsi. So tisu epithelium untuk perut dia ada 3 jenis. Awak ingat PUM. PUM. Okay. So dia terdiri daripada parietal, sel epithelium utama dan juga mucus. So dia ada fungsi-fungsinya yang berbeza. So macam parietal, fungsi dia apa? Fungsi dia menghasilkan pepsinogen. Tetapi pepsinogen ni belum berfungsi lagi. Okay. So pepsinogen ni perlu ditukar menjadi pepsin dulu. Macam mana pepsinogen boleh ditukar menjadi pepsin? Adalah disebabkan oleh Cikgu. Asid. Yes. Sel parietal dengan sel utama tu fungsi dia terbalik. Oh, ya ke? Sel utama. Kata sel utama merembeskan pepsinogen. Ya, terima kasih. Afwan, hari tu kita dah bincang, saya bagi ajaran sesat lah ni Afwan. Astaghfirullahalazim. Terima kasih, nasib baik ada Anthony Simon. Okay, so saya betulkan. So sini adalah parietal hasilkan apa? HCl Parietal HCl kan? Betul. Okay, parietal HCl. Kalau utama barulah pepsinogen. So, pepsinogen ni akan ditukar menjadi pepsin oleh HCl. So, yang hasilkan HCl adalah parietal. Yang hasilkan pepsinogen adalah utama. So, apakah fungsi mucus? Fungsi sel epithelial mucus adalah untuk menghasilkan mucus. Okay, lagi sekali, for those yang baru masuk. Saya takut awak pening. Awak tengok nota saya ni pun pening. Saya conteng tepi sikit kat sini. So, perut terdiri dari 2 jenis tisu. Satu adalah tisu epithelium. Satu lagi adalah tisu otot licin. Kalau awak nampak je otot licin tau. Otot licin ni biasanya dia melakukan tindakan luar kawal. So dalam kes ni tindakan luar kawalnya apa? Adalah peristalsis. Nah, untuk perut, sel epitheliumnya boleh dipecahkan kepada 3. Okay, kita ada PUM. So which is kita ada parietal. Lepas tu kita ada utama. Lepas tu kita ada mucus. Okay. Sel parietal ni dia hasilkan PP. Oh, senang kita nak ingat. Tak juga. Parietal terbalik lah. Parietal hasilkan hormon pula. Acid
hydroklorik. Oh, terbalik. Utama dia hasilkan pepsinogen. Kalau epithelium cell mucus dia hasilkan mucus. Okay, dalam kes ini kita nak kena tukarkan pepsinogen ini menjadi pepsin. So macam mana nak tukarkan pepsinogen menjadi pepsin adalah disebabkan oleh asid hidroklorik. Disebabkan asid hidroklorik inilah perut ini adalah berasid. Okay, so berasid disebabkan dalam perut kita ada HCl. Siapa yang hasilkan HCl adalah peritel. So apa fungsi HCl, asid hidroklorik? Fungsi dia adalah salah satunya adalah untuk menukarkan pepsinogen kepada pepsin. Kenapa pepsinogen perlu ditukar menjadi pepsin? Apa signifikan pepsinogen perlu ditukar menjadi pepsin? Pepsinogen enzim tak aktif. Yeah. Ini tak aktif. Yang ini dia aktif. So, bila dia dalam bentuk pepsin ni barulah dia boleh tukar. Oh sorry, jangan tukar tau. Jangan guna perkataan tukar. Salah ni. Nanti tak dapat markah. Barulah dia boleh cernakan atau pecahkan protein menjadi Peptida. Okay, so PP banyak kat sini. Perut ada enzim pepsin. Fungsi enzim pepsin dia boleh boleh pecahkan protein menjadi polipeptida. So dalam tajuk pencernaan, perkataan yang jangan guna tukarkan. Awak jangan guna perkataan tukarkan. Awak just guna kalau cerna tu something yang from big size become smaller size. So mesti guna perkataan yang merujuk kepada benda tu berubah saiz. So sama ada awak kata memecahkan, awak kata mencerna atau hidrolisis. Kalau awak kata tukar tu dia tidak melibatkan saiz berbeza. Dia macam convert daripada asalnya merah menjadi biru. Okay, so dalam pencernaan awak ingat jangan guna perkataan ditukarkan. Guna perkataan pecah boleh, hidrolisis boleh, dicernakan boleh. Tapi paling best sebenarnya dicernakan atau hidrolisis lah. Okay, alright. Now barulah nak tengok soalan. Okay, saya kena timing masa ni. Sebab nanti Kang tak habis-habis ni Kang. Now berdasarkan Rajah 1.1 nyatakan fungsi tisu Q. Tisu Q apa? Oh, otot licin. So fungsi dia membolehkan aktiviti luar kawal seperti tindakan peristalsis berlaku di sepanjang saluran pencernaan. Betul. So 1 markah. Now, sel P. Sel P telah mengalami pengubahsuaian struktur untuk merembeskan enzim pencernaan di kelenjar gastrik. So sel P ni sel epithelium lah kan? Epithelium. So dekat sini jawapan dia, namakan sel P di dalam kotak yang disediakan. So ditulis kat sini adalah sel P adalah sel utama. So kenapa sel utama hari tu saya pun, apa beza sel utama dengan sel peritel Sel peritel tu bawah sikit ke? Sel utama tu bawah sikit ke? Kalau sel peritel ni atas sikit ke sini? Macam mana Anthony Simon? Ni sel utama. Tapi jawapan dalam ni sel utama. So saya punya assume tak semestinya saya betul tau. Okay, saya tengok dekat daripada buku teks, peritel tu macam atas sikit. Kalau sel utama ni letaknya condition dia, dia punya location bawah sikit. Kalau peritel atas sikit, mucus lagi atas. Tapi macam tak juga tau. Yang ni kita orang agak tau. Yang ni saya tak berapa sure beza dia. Kalau kat sini beza dia adalah dari segi colour. Tapi masalahnya soalan ni saya tak nampak berbeza colour. Okay, so cuma kita assume tau. So letak dia bawah ni sebagai sel utama. Right? So kat sini jawapannya betul 1 markah. Okay, now. Jenis sel P di B1 berperanan penting dalam pencernaan ikan dan juga kacang. So ikan dan kacang ni adalah protein. Terangkan fungsi sel tersebut. Okay, so terangkan. Tengok berapa markah? Ada 2 markah. So fungsi dia adalah sel P boleh merembeskan pepsinogen. So pepsinogen akan menukarkan, pepsinogen akan ditukar menjadi pepsin oleh HCl. Okay, so enzim pepsin ni akan menghidrolisis protein menjadi polipeptida. Right, so ni 2 markah.
Okay, so dapat 5/5. Okay, right. Any question for this one? Soalan 1? Okay? Okay, proceed. Now, oh ada lagi ke? Oh ni. Okay now, maklumat berikut adalah tentang masalah pencernaan yang biasa berlaku di kalangan kanak-kanak. Laktosa intoleransi adalah ketidakupayaan mencernakan laktosa akibat kurang perembesan enzim laktis ke dalam salur pencernaan. Antara simptom yang dialami adalah kembung, cerit-berit dan juga sakit perut. Okey, sel epitelium di usus kecil seorang kanak-kanak didapati kurang merembeskan enzim laktis. Okey, ni biasanya ni awak teka usus kecil kita ada 3 bahagian. Duodenum, jejunum, ileum. Awak rasa antara dekat enzim laktis ni bahagian usus kecil mana yang hasilkan enzim laktis? Saya bagi 2 pilihan je lah. Duodenum ke atau ileum? Duodenum ke atau ileum? Ileum. Ya, Ileum. very good. Ileum. Sebab ikut saya, kalaulah duodenum dia adalah usus kecil yang tak ada hasilkan enzim. Sebab tu dia punya enzim tu terpaksa dia import daripada pankreas. Kalau duodenum, awak ingat dia tak boleh hasilkan enzim sendiri. So enzim dia dapat daripada mana? Enzim dia dapat daripada pankreas. So pankreas ni hasilkan 3 jenis enzim. So awak ingat kalau pankreas dia hasilkan 3 jenis enzim. Enzimnya adalah LAT. L-A-T. LAT. Okay. So kita ada lipase, amylase, dan satu lagi trypsin. Kemudian awak tengok soalan tau, pankreas ni sebenarnya dia berfungsi dalam 2 sistem. Satu sistem pencernaan, satu lagi adalah sistem endokrin. Sebab pankreas ni selain dia boleh hasilkan enzim, pankreas ni juga dia boleh hasilkan hormon. So hormon yang dia hasilkan adalah IG. Hormon. Dia hasilkan hormon IG which is insulin dan juga glucagon. So careful tau. Pankreas dia terlibat dalam 2 sistem. Sistem pencernaan pun ya, sistem endokrin pun ya. Okay, endokrin tu apa? Endokrin adalah sistem yang hasilkan hormon. Okay, kalau sistem pencernaan, kenapa dia terlibat dalam sistem pencernaan? Sebab pankreas hasilkan enzim. Kalau saya kata, soalan tanya, kenapa pankreas terlibat dalam sistem endokrin? Sebab pankreas boleh hasilkan hormon. Okay, now, so baru nak jawab soalan. Okay, cadangkan 2 langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah ini. Ini ni biasa tau untuk budak-budak kecil. So kadang-kadang ada certain budak kecil, dia punya usus kecil dia baru nak berkembang. So usus kecil dia tak boleh hasilkan enzim laktis. Okay, so sebab tu kadang-kadang dia ada option tau. Kalau bayi ni dia tak boleh minum susu lembu. Ataupun dia tak boleh minum susu ibu dia tak boleh minum susu lembu. Susu yang biasalah dekat dalam pasaran tu. Kalau dia minum dia akan jadi kembung. Okay, so salah satu dia punya option dia kena ambil susu daripada base soya, protein soya. So kat sini kata kurangkan pengambilan makanan yang mengandungi laktosa, betul, menggantikan dengan susu soya. Correct. Okay, dan satu lagi ni kanak-kanak kan. So katakanlah satu lagi sebelum ambil makanan, normally kena check dululah apa yang ada dalam tu. Okay, tapi memang ada orang macam tu. Anak saya pun lactose intolerance, dia tak boleh minum susu. Kalau dia minum susu dia punya digestion dia problem sikit. Okay, right. So, saya tak boleh cakap lebih sebab dia ada. Okay, lagi? Yes? Kalau saya buat mengambil pil laktis. Pil laktis? Ha. Oh, wow. Weh, ada jual pil laktis? Saya buat pil laktis. Enzim ni, saya tak pastilah enzim dalam bentuk pil. Tapi hormon dalam bentuk pil ni saya pernah jumpa tau. Tapi awak kreatif lah. Kalau lah hormon dalam bentuk pil saya pernah jumpa. Contoh macam estrogen, hormon ADH. Tapi kalau kat sini dia tak ada bagi, dia kata sebagai ada pil enzim. Tapi saya tak tahulah kalau sekarang pil enzim tu ada tercipta tu, saya tak pasti. Yang ada dekat sini jawapan dia adalah
gantikan susu formula tanpa laktosa, maksudnya susu soya. Kedua, elak makanan yang mengandungi susu. Ketiga, baca makanan yang ada label, make sure dia tak ada laktosa. Keempat, dia kena ambil makanan yang seimbang untuk memastikan tumbuh berlaku secara sihat. Maksudnya kat sini dia tak boleh minum susu, dia kena ganti dengan benda lain. Tapi kalau saya tu, dia bergantung pada pemeriksa. Kalau tiba-tiba ramai satu Malaysia jawab macam tu kan, Anthony Simon, Faiz, dia akan bagi. Sebab kadang-kadang kita punya, apa nak cakap, kita punya teknologi makin lama makin berkembang. So saya okay je dengan jawapan tu. Alright. Tapi saya tak pasti tahu dia dah wujud ke belum dalam pasaran. Okay. Lagi? Any question? Okay. Right. So soalan kedua. So soalan kedua ni adalah bab tingkatan 4 lagi, which is ini adalah bab 10. Ini buku teks BT saya tulis BT buku teks tingkatan 4 bab 10 muka surat 183. Alright, so kalau awak ada buku teks, awak boleh tengok buku teks bio tingkatan 4 muka surat 183. So ini adalah mekanisme pembekuan darah. So dalam mekanisme pembekuan darah, dia akan bermula, kalau awak tengok kat situ, dia akan bermula dengan platelet. Tapi kalau awak setakat kena, kita panggil, korang pernah kena tak paper cut? Yang kadang-kadang kertas tu very sharp, dia kena terus ada rasa pedih tu, ada darah. Biasanya kalau yang paper cut macam tu, platelet tu berkumpul je, dia dah terus darah tu boleh berhenti tau. So ini katakanlah kalau luka tu terlampau besar, platelet ni akan berkumpul. So platelet akan berkumpul. Bila dia berkumpul, dia akan merangsang faktor pembeku. Okay, so bila ada faktor pembeku ni, barulah dia boleh merangsang. Awak ingat tau, cara nak ingat kan, awak ingat daripada ayat panjang jadi pendek. Dia akan merangsang dekat sini adalah bahan pengaktif, namanya adalah oh kejap, sinilah trombokinase kan? Trombokinase. Platelet ni dia akan membentuk, sekejap, saya pun P adalah, sekejap. Prothrombin. Trombokinase betul lah sini kan? Sini trombin. So prothrombin akan ditukar menjadi trombin. Kemudian trombin akan menukarkan fibrinogen kepada fibrin. So saya ulang lagi sekali. So bila luka berlaku, platelet akan berkumpul. Bila platelet berkumpul, sebenarnya dia akan merangsang faktor pembeku. So bila dia merangsang faktor pembeku, okey, dia akan merangsang penghasilan enzim yang namanya adalah bahan pengaktif, namanya adalah trombokinase. So apakah fungsi trombokinase? Trombokinase ni dapat menukarkan prothrombin menjadi trombin. Kemudian apakah fungsi trombin? Trombin dapat menukarkan fibrinogen kepada fibrin. So apa beza fibrinogen kepada fibrin? Kenapa fibrinogen ni perlu ditukar menjadi fibrin? Fibrin ni sebenarnya apa? Fibrin tak larut. Yes, dia adalah protein tak larut. Dia macam jaring. So dia boleh perangkap darah tu supaya darah tu tak keluar. Dia adalah protein tak larut. Alright, so barulah kita jawab soalan. So jawapan dia P adalah trombokinase. Betul. Q adalah P adalah trombokinase, Q adalah prothrombin. Betul, 2 markah. Kemudian, apakah nutrien yang diperlukan untuk menukarkan Q menjadi trombin? So yang diperlukan adalah ion kalsium dan juga vitamin K. So basically sebenarnya sebab tu, pernah dengar tak kalau korang nak baik luka kena makan sayur banyak, sayur hijau banyak? Saya tak pernah dengar. Kalau korang pernah tengok tak kalau orang pantang, dia mesti kena makan banyak sayur. Oh tak, Nabil tak makan sayur lah tu. So sebenarnya kalau korang luka ke aksiden kan, basically korang kena rajin makan sayur, tapi bukan sayur yang macam mana nak cakap, vitamin K ni ada banyak dekat dalam sayur warna hijau. So sebab tu kalau korang ada kakak ke, korang pernah tengok mak korang pantang, biasanya dia akan ambil banyak
banyak sayur-sayuran hijau sebab dia ada vitamin K. Dan satu lagi kalau nak cepat lagi baik luka kena minum banyak susu sebab dalam susu tu ada ion kalsium. Tapi sebenarnya ion kalsium ni tak semestinya ada dalam susu tau. Awak tahu tak ikan bilis pun ada banyak ion kalsium? Ada banyak kalsium. Ikan sardin pun ada banyak kalsium. Kalau saya tak silap sayur brokoli pun ada banyak kalsium. So basically sebab tu kalau orang tengah luka atau pantang ke apa whatever, dia akan banyak makan sayur, ada ikan bilis, ada minum susu sebab dia ada banyak ion kalsium dan juga vitamin K. Right, ini satu markah. Kemudian, this one. Soalan ni korang cocok-cocok darah tu. Okay, soalan ni selalu peningkan kita kan. Nah, Encik S mempunyai kumpulan darah A. Okay, jom kita nak tengok macam ni tau. Kalaulah dia kumpulan darah A, okay, darah A, dia ada antibody anti-B. Maksudnya, kalaulah kita kata darah A dia ada antibody anti-B, kalaulah darah B cuba masuk, darah B masuk, okay, darah ni akan bergumpal. Kenapa darah akan bergumpal? Sebab dalam darah A ada antibody anti-B. Anti ni maksudnya tak suka. Asal dia masuk je dia bergumpal. Kat sini you guys boleh faham tak? Saya cuba nak terangkan, tak nak bagi awak confused tau. Saya pakai anti je ni. Okay, saya tak nak percita antigen hari ni. So saya ulang lagi sekali tau. Kalaulah orang darah A, dia tak boleh terima daripada darah B adalah disebabkan dalam darah dia ada antibody anti-B. Kalau kita cuba juga bagi darah B masuk dalam darah A, darah tu akan bergumpal. Kenapa bergumpal? Sebab dalam darah A ada antibody anti-B. Okay, so kalaulah kat sini, dia kata kat sini pula, dia kata isteri dia mempunyai darah kumpulan B. Okay, ikut kefahaman awak tadi. Kalau orang ni ada darah B, dia ada antibody anti apa? Anti-B. Yes, very good Hawyun. Anti-B. Anti-A, Mariana. Okay, anti-A. Anti-A. So sekarang, dia punya isteri ni, wife dia ni adalah darah B. Tapi dalam darah B, dia ada anti-A. Lepas tu suami dia ni pula adalah darah A. So apa jadi? Suami dia yang darah A ni cuba derma kepada isteri dia yang darah B. Apa jadi pada darah tu? Yes, darah tu akan bergumpal. Yes, dia bergumpal atau bahasa dia yang kalau dalam buku teks awak adalah pengaglutinan. So bahasa lain dia, saya panggil dia sebagai dah mula dah. Pengaglutinan ataupun kadang-kadang kita sebut dia sebagai bergumpal. So kenapa dia bergumpal adalah disebabkan dalam darah isteri dia ni ada antibody A. So kita tengok. So tindakan adalah tidak wajar. Betul. Kerana darah CS tidak sepadan. Sebenarnya belum ada markah lagi ni tau. Tidak sepadan. Ini adalah, kenapa tak ada markah? Sebab sebenarnya ini adalah general statement. General statement. Dia belum sampai lagi macam rokok membahayakan kesihatan. Kalau awak cakap macam tu dalam periksa bio, dia tak ada markah. Awak kena spesifik macam mana boleh membahayakan sistem kesihatan sebab dalam asap rokok tu awak kata ada tar tu boleh terdiga menjadi sel-sel kanser. Kalau macam tu dia baru dapat markah. Kalau awak just cakap dia membahayakan kesihatan, dia general statement dia tak ada markah. So sama juga macam ni. Kalau dia kata kat sini tidak sepadan je belum ada markah lagi. So kita baca lagi bawah. So dia akan menyebabkan penggumpalan berlaku. Very good. So kenapa boleh berlakunya penggumpalan? Adalah disebabkan kerana Encik S mempunyai antibody anti-B sebenarnya. Okay. So bila ayat di sini disebabkan isteri Encik S mempunyai antibody anti-A. Ni boleh antibody anti-A. Jawapan dia adalah ni. Alright. So 1, 2. Okay. So point dia dekat sini. Pertama awak cakap tidak wajar, 1 markah.
Okey. Kemudian awak cakap dia kat sini, Encik kerana isteri Encik S mempunyai antibody NTA, satu lagi markah. Lepas tu, apa kesannya dia akan menyebabkan pergumpalan atau aglutinasi berlaku. So, lagi satu markah. So, dapat 3 markah. Alright. So, habis kat situ. So, kita tengok soalan ketiga. So, soalan ketiga ni adalah bab tingkatan 5. Tingkatan 5 bab 2, muka surat 42 dan muka surat 45. Bab 42 dan 45. Okay. Alright, so tajuk ni adalah satu tajuk yang kita, tajuk ni saya suka tapi kadang susah nak bayang. So, Raja 3.1 menunjukkan struktur satu komponen dalam sel tumbuhan. Okay, so ini adalah struktur kloroplas. So, kloroplas ni dia terdiri daripada, yang ini medium ni kita panggil dia sebagai stroma. Yang ini kita panggil adalah sebagai tilakoid. Satu benda ni namanya tilakoid. Tilakoid ni, combine semua banyak tilakoid ni, dia membentuk granum. So kesimpulannya granum ni apa? Granum ni adalah timbunan tilakoid. Satu tilakoid, susunan tilakoid yang banyak membentuk granum. Okay, so awak punya silibus ni lebih spesifik. Dulu kita orang belajar granum. So sekarang awak kena belajar, awak ingat granum tu terdiri daripada satu stek tu. Satu bahagian tu yang kita panggil dia sebagai tilakoid. Gabungan tilakoid tersusun banyak tu kita sebut sebagai granum. So dalam gambar ni sebenarnya dia nak cerita pasal proses fotosintesis. So proses fotosintesis ni kalau you guys tengok dalam buku teks awak, proses fotosintesis ni dia ada dua proses. Satu adalah bersandarkan cahaya, satu lagi adalah tidak bersandarkan cahaya. So saya bagi awak satu equation yang paling senang. Dalam fotosintesis awak ingat bahan mentahnya adalah gas karbon dioksida, lagi satu H2O, dia akan menghasilkan glukosa plus oksigen plus H2O. Yang ni kita masukkan kimia sikit tau, namanya persamaan kimia. So kalau persamaan kimia kita make sure persamaan itu adalah seimbang. So saya bagi dia seimbang. Saya tak tahu nak bagi dia yang ni korang lagi terror daripada saya. So 12 molekul air, 6 molekul oksigen, glukosa 1 molekul, 6 molekul oksigen, 6 molekul air. Yang ni awak jangan tanya saya macam mana boleh dapat 6, awak kena tanya Cikgu Jamilah. Okay, now so sekarang daripada equation ni saya cuma nak cakap, kalaulah this one, awak tengok molekul air ni adalah terlibat dalam tindak balas bersandarkan cahaya atau tidak bersandarkan cahaya? Bersandarkan cahaya. Yes, tindak balas bersandarkan cahaya. Tindak balas bersandarkan cahaya. Kalaulah karbon dioksida, dia adalah tindak balas tak bersandarkan panjang sangatlah, sandarkan cahaya. Okay, now kalaulah glukosa, okay, dalam tindak balas cahaya yang mula-mula mesti melakukan tindak balas cahaya tau. So kenapa berlakunya tindak balas cahaya adalah disebabkan oleh klorofil. Klorofil ni buat apa? Dia akan serap tenaga cahaya. So dalam tindak balas cahaya, hasilnya adalah oksigen. Okay, so ini adalah hasil tindak balas bersandarkan cahaya. Yang ini juga adalah hasil tindak balas bersandarkan cahaya. Manakala glukosa ini adalah hasil tindak balas tak bersandarkan cahaya. Now, kenapa awak kena tahu ni? Sebab daripada equation ni sebenarnya awak boleh bagi persamaan dan perbezaan. Contoh, saya nak bagi tahu, katakanlah apakah bahan mentah untuk dia kata berikan dua perbandingan antara tindak balas bersandarkan cahaya dan juga tak bersandarkan cahaya. Daripada equation ni awak dah boleh bagi dua perbezaan. Pertama, awak kata dalam tindak balas bersandarkan cahaya, bahan mentahnya adalah air. Kan, ni bahan mentah tau. Kalau sini kita panggil dia sebagai bahan mentah. Manakala dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya, bahan mentahnya adalah gas karbon dioksida. Dah satu dia punya perbezaan. Nah, perbezaan kedua, kalau sebelah sini kita panggil adalah sebagai
hasil. So, hasil dalam tindak balas bersandarkan cahaya adalah oksigen dan juga molekul air. Manakala hasil dalam tindak balas tak bersandarkan cahaya adalah glukosa. Glukosa. So, awak ingat equation ni je. So, awak ingat proses fotosintesis melibatkan dua peringkat. Peringkat yang pertama adalah peringkat bersandarkan cahaya. Peringkat yang kedua adalah tidak bersandarkan cahaya. So dalam tindak balas bersandarkan cahaya, bahan mentahnya adalah molekul air. Manakala tak bersandarkan cahaya, bahan mentahnya adalah gas karbon dioksida. Okey, kemudian hasil juga berbeza. Dalam tindak balas bersandarkan cahaya, hasilnya adalah gas oksigen dan molekul air. Manakala hasil dalam tindak balas tak bersandarkan cahaya adalah glukosa. So tu salah satu cara nak ingat lah. Now, so dekat sini. Okay, dia kata nyatakan dua perbezaan tindak balas yang berlaku pada X dan juga Y. So tindak balas dia satu, dia namakan. Sini adalah tindak balas tak bersandarkan cahaya. Betul, yang ini adalah tindak balas bersandarkan cahaya. Satu markah. Yang sini dia menghasilkan molekul ATP. Dekat sini dia menggunakan molekul ATP. Dekat sini saya nak cakap tindak balas dia, bahan tindak balas adalah air. Manakala bahan tindak balas adalah gas karbon dioksida. Kat sini hasilnya adalah gas oksigen dan juga air. Sini hasilnya adalah glukosa. Ni tak pernah keluar lagi tau. Okay. Now, ni tajuk awak ni. Sekejap. Ini dalam buku teks tapi saya tak ingat. Oh, ni adalah dalam buku teks muka surat 55 tau. Ini buku teks tingkatan 52. Muka surat 52. Okay, so kalau awak tengok sini, macam mana awak nak baca graf ni? Awak nak baca graf ni, awak tengok sini. Sini adalah pengambilan gas karbon dioksida bertambah. Kat sini pengambilan gas karbon dioksida berkurang. Kalau awak nampak pengambilan gas karbon dioksida bertambah, banyak digunakan, banyak diambil, maksudnya proses fotosintesis ni lebih tinggi. Okay, kalau dia letaknya kat bawah, pengambilan gas karbon dioksida yang berkurang, maksudnya proses respirasi yang banyak. Fotosintesis adalah kurang, respirasi banyak. Okay, right. So daripada sini sebenarnya mana satu yang lagi elok? Yang lagi elok adalah R. Kenapa? Kalau proses fotosintesis ni lebih tinggi berbanding respirasi, maksudnya ada banyak glukosa berlebihan tu, banyak glukosa berlebihan. So glukosa ni digunakan untuk apa? Untuk proses tenaga, menghasilkan tenaga. So makin banyak glukosa, makin banyak tenaga. Apakah kegunaan tenaga? Kegunaan tenaga adalah untuk tumbuh-besaran. Nak bagi pokok tu besar. Okay, now Q ni sebenarnya, apa sebenarnya ni? Kita panggil Q ni sebagai apa sebenarnya? Titik pampasan. Oh, apa maksud titik pampasan? Respirasi dan kadar fotosintesis sama. So apa kesan dia kalau fotosintesis dengan respirasi ni sama? Tumbuhan tidak membesar. Yes, pokok tu macam nak bayangkan dia hanya surviving saja. Dia tak besar, dia hanya hidup je macam mana ada pepatah Melayu lah, saya tak boleh lah apa. Yang just segan tak, entahlah, okay, tak tahu. Mati apa, tak nak macam mana? Subhanallah, saya punya bahasa Melayu turut lah. Ada satu peribahasa yang segan nak mati, hidup segan mati tak mahu. Ya Allah. Hidup segan mati tak mahu. Yes, that's one. So maksudnya macam tu lah, dia macam just surviving saja. Okay, right, so dekat sini. Now, seorang petani mendapati hasil tanaman mengalami pertumbuhan yang cepat dengan menghasilkan bunga, biji benih dan buah yang banyak. Berdasarkan Rajah 3.3, nyatakan titik manakah yang menyokong. So kalau ada pertumbuhan yang sangat cepat, of course lah, betul lah saya lukis ni. Of course lah proses fotosintesisnya adalah tinggi. Right. So dekat sini titik R. Very good. Kenapa? Sebab masa ni kadar fotosintesisnya adalah tinggi. Dan satu lagi, kenapa tinggi masa tu? Sebab ada keamatan cahaya yang tinggi. Okay, so keamatan cahaya tinggi menyebabkan kadar fotosintesis menjadi tinggi. Apabila kadar fotosintesis tinggi, glukosa berlebihan banyak dihasilkan. So glukosa ini akan digunakan untuk pertumbuhan. Okay, so this one is very good. Right. So kalau awak nak tengok perbandingan, lagi sekali saya ingatkan, dalam bio,
benda yang korang kena pay attention lebih adalah bahagian perbandingan. So dalam tajuk fotosintesis ni, pay attention pada muka surat. This one awak tengok pada muka surat 45. So 45 ni ada perbandingan. Kemudian kalaulah this one kan, ini ada perbandingan, ada juga perbandingan pada muka surat. Korang pay attention yang ni, perbandingan. Dia suka soalan SPM level awak, dia suka perbandingan tau. Perbandingan antara fotosintesis, fotosintesis dan juga respirasi. Ni pun pay attention lebih tau, bacalah sikit. Respirasi, muka surat 53. Okay, now next. Rumah hijau digunakan untuk mengawal faktor biosis dengan abiosis untuk meningkatkan hasil tanaman. Kenapa kita lebih suka guna rumah hijau ni kalau untuk orang yang duduk dekat overseas? Sebab kita boleh tipu tumbuhan tu. Okay, kenapa? Okay, satu dia adalah lutsina. Kenapa lutsina? Kita penggunaan cahaya buatan. Dia kata nyatakan satu ciri yang meningkatkan, nyatakan satu ciri rumah hijau yang dapat. So maksudnya kita nak tingkatkan. So daripada sini kita nampak dulu lutsina. Senang. So kenapa mesti lutsina? Sebab dapat menggunakan cahaya. Okay, dan satu lagi penyiraman air automatik. Tapi saya suka yang ni, nyatakan satu ciri yang dapat meningkatkan. Yang dapat meningkatkan satu adalah lutsina. Okay, dan satu lagi macam mana kita nak tingkatkan selain lutsina, dalam ni kita tambah ada mentol. Maksudnya kita nak bagi dia lagi meningkatkan kan, dalam ni kita letak mentol. Mentol ni adalah cahaya buatan. Cahaya buatan. Lepas tu dalam ni kita letak sprinkle air. So kita letak air. So kita boleh meningkatkan lagi kadar fotosintesis. Okay. Now soalan nombor 4. Saya kena kurangkan membebel. Okay, Rajah 4.1 menunjukkan keratan rentas satu organ yang terdapat dalam badan manusia. Saya rasa tajuk ni macam Okay, so dia tanya kat sini adalah R dan juga S. So R ni sebenarnya apa? Yang pegang bulu roma tu kita panggil sebagai otot apa? Yes, ini adalah otot erector. Soalan AC kita pun ada keluar tajuk pasal suhu, pengawal aturan suhu. Ini adalah kelenjar peluh. Okay, now daripada gambar kita nampak ni bulu roma kan? Bulu roma ni, saya nampak bulu roma ni jatuh. Kalau bulu roma ni jatuh, awak teka je tau, ni saya tak tengok lagi soalan. Bila bulu roma ni jatuh, awak teka ini masa ni rangsangan dia adalah panas atau sejuk? Panas. Yes, very good. Ini adalah waktu panas. Okay, now. So dekat sini, kelenjar peluh. Very good. Berdasarkan 4.1, tandakan tik bagi fungsi yang betul untuk struktur S. Okay, struktur S dia kata, soalan dia satu organ pengawalan suhu fizikal. Okay, so struktur S menjadi aktif. Banyak peluh dihasilkan. Yes, correct. Okay. Sebab kita tahu ni panas ni. Sebab bulu roma jatuh. So kalau gambar, awak kena pay attention gambar tau. Sebab sebenarnya gambar ni dia bagi awak rangsangan. Okay. Now 4.2. So lepas zaman awak ingat tak zaman PKP dulu, zaman COVID dulu, benda ni adalah benda yang memang hari-hari awak kena hadap kan. So Rajah 4.2 menunjukkan suhu badan seorang budak lelaki. Okay. Terangkan bagaimana struktur R bertindak untuk mengendalikan suhu kembali kepada normal. So dia panas, so otot reaktor menjadi kurang dirangsang. Okay, kurang dirangsang. So bila kurang dirangsang ataupun otot reaktor mengendur. Bila mengendur, bulu roma akan condong. So bila dia condong, apa kesannya sebenarnya kalau dia condong? Haba dapat disingkirkan. Dan sekali lagi dia? Haba mudah disingkirkan. Yes, haba mudah disingkirkan. Okay, soalan C. Hypothermia adalah penurunan suhu badan yang mendadak di bawah 35 apabila berada dalam keadaan sejuk yang ekstrim. Wow. Seorang kanak-kanak lelaki telah ditemui dengan gejala hypothermia pada
suatu kawasan pegunungan. Okey, nyatakan satu langkah untuk mengurangkan gejala hipotermia pada kanak-kanak tersebut. So dengan memakai pakaian yang lebih tebal. Very good. So dapat dapat diperangkap. Ada tak jawapan lain? Faiz ada jawapan lain tak Faiz? Saya buat jaket. Buat jaket. Okey lah tu, maksudnya pakai pakaian yang lebih tebal jugalah kan. Memberi minuman, kalau dekat sini jawapan dia lain, memberi minuman yang hangat, memindahkan kanak-kanak tu di kawasan yang lebih kering. So anything yang dapat meningkatkan suhu, okey, atau untuk memerangkap haba. Okey, right, so ini diterima, ini juga diterima. Next, sebab dah pukul 9. Nah, Rajah 5.1 menunjukkan dua organisma daripada alam yang berbeza. Okey, alam ni adalah dalam tajuk yang banyak tau. Ini adalah tajuk tingkatan 5, which is ini adalah buku teks tingkatan 5, muka surat 146 dan juga 144 hingga 146. So kita nak cerita pasal alam. So kalaulah kimia korang sangat berbangga dengan jadual berkala. So kalau untuk dalam bio kita orang punya pengelasan juga. So pengelasan kita panggil dia adalah 6 alam. So maksudnya benda hidup ni, kita panggil benda hidup yang banyak sekali ni kita panggil dia sebagai biodiversity. So tajuk ni adalah dalam tajuk biodiversity kalau saya tak silap 146. Yap, biodiversity. Ya, biodiversity tu dia sebenarnya bahasa Inggeris. Bio is living thing, diversity is kepelbagaian. So kita nak kelaskan dia, kita kelaskan dia ikut alam. So masa zaman dulu saya belajar ada 5 alam saja. Sekarang diorang dah tambah baik. Sekarang dia tambah korang kena belajar 6 alam. So cuma saya nak tambah sikit je. Archaebacteria dengan Eubacteria sebenarnya dua-dua adalah bakteria. Bezanya kalau Archaebacteria dia tiada dinding sel peptidoglikan. Kalau Eubacteria dia ada dinding sel peptidoglikan. Tapi dua-dua sebenarnya tetap juga adalah prokaryote. So senang kata persamaan antara Archaebacteria dengan Eubacteria, kedua-duanya adalah prokaryote. Kalau kita kata prokaryote, kita nak cakap membran nukleus dia tidak mempunyai membran. Okay, right. So protista, awak ingat contoh protista yang paling famous adalah amoeba, paramecium. Kalau fungi, awak ingat fungi ni adalah ulat. Plantae awak ingatlah tumbuhan. Kalau animalia awak ingat ini adalah haiwan. Okay, ni haiwan. So jawapan dia dekat sini. Nyatakan alam yang diwakili oleh A dan B, yang ini adalah Eubacteria. Kenapa dia Eubacteria? Sebab kalau ikutkan saya dia ada ekor. Yang ada ekor ni sebenarnya bakteria yang ada ekor ni kita panggil dia sebagai Vibrio cholera. Ataupun awak nampak ni kan bakteria ni kita boleh pecahkan ikut bentuk. Kalau awak nampak dia ada ekor, ini kita panggil dia adalah sebagai Vibrio. Maksudnya dia ada bacillus, dia ada rod. So kalau nampak ekor ini adalah Vibrio. Kalau saya tak silap lah. Okay, contoh dia adalah Vibrio cholera. So kat sini apakah organisma A? Organisma A adalah Eubacteria. B adalah fungi. Nyatakan dua perbezaan. Nyatakan dua perbezaan. Tapi saya suka sebab memang soalan SPM dia akan suka tanya perbandingan tau. Nyatakan dua perbezaan antara organisma A dan juga organisma B. So organisma A, kalau saya yang ni saya nak ajar awak lagi sekali tau. Jangan namakan. Sebab kalau tiba-tiba kat sini salah, contoh kalau ni salah jawapan salah, ni salah, awak buat kat sini ni salah, dia akan terus salah tu akan dibawa ke depan. So kalau kat sini dia kata adalah organisma A, awak stick dengan sini adalah organisma A. Sini adalah organisma B. Just ambil langkah berjaga-jaga. Tak payah namakan sebab kita takut kalau terus salah. Tapi kalau confident awak betul tak apa. Okay, kalau tak confident awak tengok balik soalan. Kalau soalan pakai A, B, kita pakai A, B je. So dekat sini organisma ni adalah prokaryote, sini adalah eukaryote. Betul. Organisma ini merupakan unisel, sini adalah unisel atau multisel. Correct. So 2 markah. Now, jadual 5.2 menunjukkan hierarki pekelasan bagi sejenis tumbuhan Z. Okay, yang ni cara awak nak ingat. Awak just ingat special girlfriend order, just special girlfriend. Sini phylum. Order. Kalau saya bahasa Inggeris
P ni Pepsi, phylum. And then A ni kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai kingdom. Kikapu. Ni korang kena ingat sendiri tau. Ini dulu saya ingat yang bahasa Inggeris punya. Kingdom. Okay, so saya tahu ini adalah phylum. Sebab special girlfriend, special girlfriend order. Bahasa Inggeris panggil ni, ini adalah class. Cook. Phylum bahasa Inggeris panggil P, huruf P, Pepsi. Alam ni sebenarnya adalah kingdom. Okay, so dia adalah phylum. Phylum ke family ya? Sekejap. Family. Family. Mariana, sini kan dah phylum. Apa Mariana ni? Dah ngantuk lah ni. Okay, so jawapannya adalah family. Right. Now, berdasarkan jadual 5.2, namakan nama saintifik bagi tumbuhan. So, kalau awak nak namakan, awak namakan dia mesti depan ni adalah genus. Ini adalah spesies. Okey, huruf besar hanya untuk genus saja. Okey. Yang ini huruf kecil. Ya. So ingat, penamaan saintifik sebenarnya terdiri daripada genus dan juga spesies. Genus, depan dia, starting dia mesti huruf besar. Itu je. Yang lain semua sampai ke belakang semua huruf kecil. Huruf besar. Alright. So, now, Rajah 5.2 menunjukkan tumbuhan Z yang hidup dekat tumbuhan yang lain. Okay, nyatakan penyesuaian nutrisi. So, ini dalam buku teks awak boleh rujuk muka surat 182, pasal nutrisi. Okay, kat sini adalah tumbuhan parasit. Kenapa? Dia ada akar yang boleh menyerap bahan organik dan juga mineral. So, apa kesan dia pada perumah? Kekurangan nutrien. Ya, dah bijak. Kekurangan nutrien. Dah macam dah bincang lah benda ni. Macam kat AC pun ada kan? Tak Kenapa saya rasa macam dah bincang? Now, so soalan 6. Kenapa keluar banyak soalan sama ni? Sekejap, kat sini. Ini adalah, ni jangan confuse tau. Tajuk ni memang pening sikit. Bila dia kata, ni awak dah pening sikit ni. Okay. Tapi sabar tau, sabar dengan saya tau, sabar. Pengkelasan, kalaulah dia kata pengkelasan daripada alam yang berbeza atau different kingdom, awak ingat yang 6 alam. Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Animalia, Fungi dan juga Plantae. Okay, kalau awak tak nak confuse sebab sekarang adalah satu fasa awak dah terlampau banyak maklumat tau. Too much information. So basically, saya takut awak dah mix up semua. So basically korang kena garis tau. Okay, dia punya key point. So dalam kes ni sekarang dia tanya adalah pasal mikroorganisma. Bila kita pasal mikroorganisma, pengkelasan dia lain pula tau. Dalam mikroorganisma, kita boleh pecahkan dia kepada bakteria, protozoa, algae. Lepas tu kita ada kulat. And the other one, kita ada virus. Virus ni kita tak masukkan dia dalam kingdom sebab dia special sikit. Kita tak masukkan dia dalam alam. Okay? Bila kita cakap pasal mikroorganisma something yang hanya boleh dilihat bawah mikroskop. Very small. Sebab tu namanya adalah micro. So bila kita kata pasal mikroorganisma kita boleh kelaskan kepada 5. Kalau kita kata alam ada 6. Okay, so dalam mikroorganisma kita ada bakteria, kita ada protozoa, kita ada algae, kita ada kulat, kita ada virus. Awak ingat protozoa ni macam amoeba. Dia selalu duduk dalam air. Kalau algae awak ingat dia adalah alga. Tumbuhan hijau yang duduk dalam air. Kalau kulat awak tahu kulat, virus awak tahu virus. Okay. So sekarang gambar ni sebenarnya dia masuk mikroorganisma yang mana satu? Bakteria ke, alga ke, protozoa ke, kulat ke, virus? Bakteria!
lambat lah korang. So, bakteria ni kita boleh pecahkan ikut dia punya bentuk. Kalau bentuk dia macam sperma ni, ini namanya adalah Vibrio. Kalaulah awak tengok dia bulat-bulat ni, ini adalah namanya adalah coccus. Kalaulah awak nampak dia macam berpilin pusing sikit ni, yang ini kita panggil dia adalah sebagai spirillum. Kalaulah awak nampak dia macam ada ekor ni, ini adalah Vibrio. Kalau awak nampak dia macam hotdog panjang ni, this one kita panggil dia sebagai Bacillus. Lactobacillus, ingat tak? So Bacillus. So ini adalah penamaan bakteria, dia bergantung kepada bentuk. Okay, so kita ada 6 bentuk. Kita ada Vibrio, kita ada coccus, Vibrio, tak ada 4. Kita ada Vibrio, coccus, Bacillus dan juga spirillum. Okay, right. So nyatakan 2 ciri, dia tidak punya nukleus yang nyata. Salah eja, jangan salah eja. Disebabkan dia tak ada nukleus yang nyata, saya suka ni. Disebabkan dia tidak punya nukleus yang nyata, sebab tu kita panggil dia sebagai prokaryote. Panjangnya antara 1 hingga 10 mikrometer, betul. Alright, so ni 2 markah. So, soalan seterusnya, Rajah 6.2 menunjukkan sejenis virus yang boleh menjangkiti manusia melalui pemindahan cecair badan. Virus ni famous ni. Jangkitan virus tersebut boleh menyebabkan gejala cerit-berit yang kronik, jangkitan kulat, pembekakan nodus limfa sehingga 8 hingga 10 tahun jangkitan. Terangkan mengapa. Ini sebenarnya virus apa ni? Macam HIV. Kalau dia kata nodus limfa, dia melibatkan sistem pertahanan badan tau. Apakah nama virus yang boleh attack kita dengan sistem pertahanan badan? Yes, ini adalah HIV sebenarnya. Dalam buku teks ada, ini adalah virus HIV. Dan satu lagi dia kata dekat sini dia adalah daripada cecair kan, cecair, pemindahan cecair badan. So dia HIV sebenarnya. So nodus virus akan membiak dengan cepat, sel darah putih akan berkurangan, aras keimunan akan jadi berkurang. So terangkan mengapa. Okay, kalau awak nampak je keyword dekat sini sebenarnya adalah nodus limfa. So bila ada nodus limfa ni, dia kait dengan nodus limfa, sebenarnya dia akan menyebabkan aras keimunan tu menjadi rendah. Kenapa aras keimunan menjadi rendah? Adalah disebabkan sel darah putihnya berkurang. Kenapa sel darah putih dia berkurang? Sebab sel darah putih dia kena attack dengan virus. Virus tu membiak dengan cepat. Okay, so ini dah habis. Very good. So kita teruskan soalan C. Saya laju tau ni. Rajah 8.2 menunjukkan sebahagian daripada proses kitan nitrogen. Organisma mati dan juga bahan buangan, lepas tu dia jadi amonia, dia bawa busuk, bangkai. Bakteria dan kurat merupakan mikroorganisma yang menjalankan proses X. Pada musim sejuk, proses X akan terganggu. Okay, dan mempengaruhi keperluan nutrien tumbuhan. Terangkan. Okay, now yang ini saya tambah sikit tau. Kalau saya tak silap, kalaulah soalan tu makin lama makin jauh macam ni, sebenarnya kalau macam Ain jawab ni sebenarnya okey je tau. Tapi saya nak bagi tahu awak, markah dia belum sampai sini tau. Kalau dia kata terangkan proses X, kalau dulu punya zaman KBSM, kalau awak namakan proses X adalah proses penguraian, dah ada markah tau. Tapi sekarang dia dah tak bagi markah. Kalau dia tanya proses X, dia nak tahu pasal proses X je, awak tak payah namakan. Tapi kalau awak nak namakan pun okey. Okay, cuma saya nak kata dekat sini awak jangan frust tau. Okay, kadang-kadang ada budak dia tulis panjang sikit. So therefore dia baru dapat ayat, baru dapat bina ayat. So proses penguraian menjadi lambat. Okay, so kenapa proses penguraian menjadi lambat adalah disebabkan pengurai tidak aktif dan tidak merembeskan enzim. Okay, so jumlah amonia akan berkurang. So bila amonia ni berkurang, apa jadi pada kandungan, apa jadi pada tanah? Tidak subur. Yes. So tapi sebelum tu kenapa dia tidak subur? Disebabkan kekurangan nitrat. So menyebabkan kekurangan nitrat. Okay. Right. So kalau sini saya nak tambah sikit tahu yang virus HIV ni,
Kan kat sini sel darah putih menjadi kurang kan? Sel darah putih kita yang menghasilkan antibody kita panggil dia sebagai limfosit. Limfosit ada dua jenis. Satu adalah limfosit B, satu lagi limfosit T. Kalau HIV dia akan attack apa? Dia akan attack limfosit T. So limfosit T saya tulis sini. Limfosit T dimusnahkan ataupun dia akan jadi kurang disebabkan oleh HIV, dimusnahkan oleh virus. Dan satu lagi, bila awak dah tahu dia teruk macam ni selepas 10 tahun, kita kata orang itu telah mengidap AIDS. Okay, saya ulang slow-slow tau. Kalau dia baru kena, awak tak panggil dia sebagai AIDS tau. Kalau dia baru kena, kita panggil dia sebagai HIV positif. Tetapi jika sistem pertahanan badannya dah lemah, habis sel limfosit T dia dimusnahkan, kita baru panggil dia sebagai AIDS. Sebab tu AIDS ni sebenarnya peringkat terakhir. So basically korang tak pernah dengar orang cakap, oh dia baru kena HIV baru masuk dalam badan dia, awak akan panggil dia sebagai AIDS. Tak, AIDS tu ambil masa 10 hingga 8 tahun. Tapi sekarang kita dah ada banyak ubat. Dia constantly kena makan ubat, so basically dia boleh hidup lama. Maksudnya dia lama sama macam orang lain. Okay, right? Cikgu, Ya. boleh tak saya tulis aktiviti mikroorganisma adalah rendah kerana suhu berkurang? Kan musim sejuk kan? Ya. Lagi sekali, Faiz. Aktiviti mikroorganisma ialah rendah apabila musim sejuk. Betul. Aktiviti mikroorganisma adalah kurang kerana suhu adalah rendah. Sebab dia kata musim sejuk kan? Adalah sangat rendah lah. Sejuk tu mesti beku kan? Yes, yang ni saya lagi suka. Yes, thank you. Now, seterusnya soalan. Alamak, saya tak dapat salin soalan ni lah. Korang ada soalan kan? Sekejap, ni soalan nombor berapa ni? Ke saya salah? Sekejap, saya salah scan ni. Allah, ni dulu kan? Kita hit dulu kan? Kita hit. Ya, ni favourite korang kan? Kita hit ni rasa macam famous lah. Soalan trial korang keluar kita hit, ini pun keluar kita hit. Okay, Rajah 7.1 menunjukkan graf perubahan ketebalan endometrium dalam uterus seorang wanita. Okay, now kita nak tengok bila masa dia keluar darah head yang ini. Kalau awak nampak dia ni, dinding dia luluh, ini head. Okay, head berlaku. Okay, now namakan proses yang berlaku di Z, proses head berlaku. Now, berikan alasan kedindingan endometrium semakin berkurang. Yah, very good. Ni satu markah je kan? Okay, so kalau yang kat sini, dia kata berikan jawapan anda, awak kena cerita apa yang korang nampak kat sini tau. Korang jangan cakap perkembangan folikel berlaku. Tak nak. Walaupun betul tapi dia tak menjawab soalan. Next, wanita tersebut disahkan hamil pada bulan kedua, namun selepas bulan ketiga, dia mengalami pendarahan dan disahkan gugur. Usianya. Lengkapkan graf di Rajah 7.1 menunjukkan perubahan ketebalan. Dia kata bulan ketiga kan? So dekat sini, kalau setelah lukis dia, awak ambil ni tau. Kalau saya pecahkan dulu. Ni. Okay. Awak buat garis macam tu. Oh. Tapi kalau saya punya lukisan tau. Saya naik sini. Dia kata bulan ketiga kan? Bulan ketiga. Kalau awak punya lukisan sini naik kan? Drop dia kat sini. Tapi yang ni saya rasa saya tolak sikit. Nampak tak naik sangat kan? So, nampak tak? Kalau lah dia keluar soalan macam ni, dia kata bulan ketiga kan? Bila dia kata bulan ketiga, awak dah ready garisan. Okay. Lepas tu kat sini naik. Dia kata lepas bulan ketiga, dia jatuh. So, awak startkan jatuhkan dia kat sini. Boleh faham tak? Dah ngantuk dah budak-budak ni. Okay tak? Okay, Hawyun. Thank you, Hawyun. Okay. Right. Nabil ada jawab. Sorry Nabil, tadi tak perasan. Okay, now. Seterusnya. Oh, terangkan keguguran itu berlaku. Okay, now. Koprotein gagal berkembang.
Dia bukan gagal berkembang tau. Gagal berkembang Corpus luteum menjadi luluh menyebabkan hormon progesteron kurang. Oh dia tu sini cakap, oh korang tengok ni, tengok skema. Corpus luteum gagal berkembang. Boleh. Kalau saya nak cakap corpus luteum tu dia menjadi luluh. Dia memang berkembang. Corpus luteum gagal berkembang, saya terima lah. Sebab saya tahu ni tengok skema ni. Kalau saya punya jawapan yang lain pula, corpus luteum menjadi luluh. Sebab dia dah kembang kan. Okay. Lepas tu, dia luluh. Atau saiz corpus luteum merosot pun boleh. Corpus luteum gagal berkembang menyebabkan aras progesteron berkurang. Okay, penurunan aras progesteron menyebabkan pengecutan uterus dan akibatnya keguguran berlaku. So corpus luteum ni saya nak tambah sikit tau. Saya ulang di seri sampai korang nak muntah. Corpus luteum ni macam mana nak dia bagi maintain saiz ni berkembang tu adalah disebabkan oleh satu hormon namanya hormon HCG. HCG ni lagi sekali sampai korang muntah. HCG ni korang tahu kalau ada HCG dalam macam mana kita nak tahu HCG tu ada? HCG tu dia boleh hadir melalui urine. So kalau ibu tu pregnant, air kencing dia ada HCG. Sebab tu kalau dia buat pregnancy test dia kata dia ada double line. Kalau dia double line maksudnya dia pregnant. So sebenarnya yang dia test dekat urine dia tu untuk pregnancy ibu yang mengandung sebenarnya adalah hormon HCG. So HCG ni fungsi dia satu nak tahu orang tu pregnant maksudnya dalam urine test. Kedua, fungsi hormon HCG adalah yang memberikan corpus luteum ni kekal dalam saiznya. Tiba-tiba kalau hormon HCG tu kurang, corpus luteum pun saja akan menjadi kurang. Okay. Right. Kembar. So ni kembar seiras ke tak seiras? Seiras. Seiras. So apa beza kembar P dengan kembar Q ni? Kembar P, kembar siam. Kembar Q, kembar biasa. Ya, yang ini adalah kembar siam. Yang ini adalah kembar seiras. Okay, nah. So kalau awak tengok kat sini, soalan dia, terangkan perbezaan pembentukan kembar itu. Kembar P merupakan kembar siam, manakala kembar Q merupakan kembar seiras. Betul, saya suka jawapan macam ni. Tak, ada manakala kat tengah. Pembahagian embryo pada kembar P adalah tidak lengkap. Very good. Sini pembahagian dia embryonya adalah lengkap. Yap, very good. Ataupun kadang-kadang ada pembahagian ni mitosis dia terhenti tau. Tak tahu, yang ni sampai sekarang kita tak tahu. Dia nak membahagi, embryo tu nak membahagi. Okay, tak tahu macam mana suddenly dengan kuasa Tuhan tu tiba-tiba dia stop. Tu yang kita kata dia berlakunya kembar siam. So kalau kembar siam tu tengok dia punya komplikasi. Kalau dia share dekat organ yang penting contohnya otak yang sama, tu kesian lah. Dan biasanya kembar siam ni kalau dia share organ yang penting tu sama, let's say jantung dia ada satu share, so basically hayatnya tak panjang lah. Sebab saya rasa pun suffer nak hidup dengan katakanlah satu otak atau satu jantung. Macam tu lah, sedih sikit lah. Now, nyatakan satu faktor yang menyebabkan variasi pada kembar Q. So, ini adalah faktor variasi. Oh, senang kata macam mana saya nak cakap ni? Macam awak tengok Wafiq Wazif, of course dia ada beza. Katakanlah kalau satu makan banyak, satu tak makan, of course lah satu besar, satu kecil. So itu kita panggil dia adalah sebagai faktor persekitaran. Yup, very good. Okay, so do you have any question? Saya nak habiskan ni. Tapi saya tak naklah laju sangat macam saya short sendiri. Nasib baik ada Anthony Simon. Ya. Time untuk soalan yang pasal dan tu boleh tulis penerbitan hormon FSH dan LH meningkat kerana hormon progesteron berkurang. This one? Ini ke? Penerbitan hormon FSH dan LH meningkat menyebabkan uterus. Okay, yang itu dia macam, benda tu macam mana saya nak cakap dia tak menjawab soalan. Macam saya bukan nak mawak, umur saya 17 tahun contoh. Sebab kat sini dia kata keguguran. Normally keguguran pada first trimester, 3 bulan yang pertama adalah disebabkan oleh corpus luteum. Sebab kalau kita nak cakap orang itu mengandung adalah disebabkan ada embryo menempel kat lapisan dinding uterus. So sekarang bila kita kata orang tu pregnant, kita tengah cerita benda yang berlaku dekat uterus tu, penempelan berlaku. So basically kita kena cerita yang berlaku dekat uterus je. Kita tak cerita pasal apa yang berlaku kat ovari.
So senang kata macam mana dia boleh gugur adalah disebabkan hormon progesteron dia kurang. Macam mana hormon progesteron tu boleh kurang? Hormon progesteron tu kurang adalah disebabkan korpus luteum tu gagal berfungsi. Macam mana korpus luteum tu gagal berfungsi? Kerana disebabkan korpus luteum tu dia tidak berkembang. Boleh faham tak? Boleh? Yes, thank you. Alright. So akhirnya soalan Luqman. So soalan ni pun famous lah saya rasa. Dia macam soalan-soalan yang saya rasa macam awak boleh agak. Tajuk inheritance ni kalau saya tak silap kita keluar soalan AC kot. AC Selangor awak punya set ada keluar tajuk pewarisan ni. Soalan nombor 9. Ada. Awak jawab soalan tu ke? Ha. Kan? Alright, saya dah dapat full marks tak? This one. Gambar ni. Kita ingat. Gambar Ingat. Raja main. Gambar raja tu. Gambar raja schematic diagram kita panggil. Tak ingat? Yang ni saya ingat, saya rasa Wafiq dapat full marks ni. Maksudnya macam mana awak nak dapat markah yang penuh bila lukisan tu cantik? Contoh kan, kalau katakanlah dia macam ni, awak tengok soalan tau. Rajah 8/1 menunjukkan sebahagian daripada pewarisan warna bulu tikus. H mewakili allele dominan, which is bulu hitam. Manakala H kecil mewakili bulu putih. Saya suka cari resesif. Seriously, saya suka resesif. Sebab resesif ni dia punya genotip ada satu je. Kalau dia kata resesif, genotip dia of course H kecil. Sini adalah H kecil, ni H kecil. Masalah dengan dominan, dia ada dua genotip. So awak ingat yang HH ni namanya genotip, genotip. Kalau awak nampak dia bulu putih, nampak fizikal, this one kita panggil fenotip, fizikal. Masalah kalaulah yang dominan, kita dah nampak hitam ni adalah dominan. Trait dominan. Putih adalah trait resesif. Okay, saya bagi satu tip. Resesif. Kalaulah resesif, genotipnya ada satu je. Ni je. Masalah dengan dominan, dia ada dua genotip. Sama ada dia H besar atau H besar, H kecil. Tapi saya bagi awak satu tips. Kalaulah tiba-tiba tengok anak dia kan, bukan semua hitam kan. Ada anak dia warna putih kan. Awak kena tahu sebenarnya dia adalah genotip yang heterozygot. Hetero. Dia bukan homo. Okay, saya buktikan. Kenapa dia macam tu saya kata. Katakanlah, kalaulah yang putih tu kan, H kecil. Dah mula dah. H kecil kahwin dengan H besar ni kan. Katakanlah ni hitam. Ini adalah putih. Okay, ni genotip dia tau. Ni genotip. Okay, so dia akan menghasilkan gamet. H kecil. H besar. Okay, saya cakap benda ni sama. So, saya potong je satu. So, kalaulah gamet ni meiosis. Okay, gamet jumpa dengan gamet kita panggil sebagai persenyawaan. Weh, tepi-tepi ni kena tulis tau. Ni yang dapat markah. H besar, H kecil. So, kesimpulannya awak tengok anak. Kalau anak dia semua ciri dominan, maksudnya genotip dia adalah dua-dua H besar. Okay. Tapi kalaulah awak tengok anak dia ada yang ciri resesif, MN ni kan ciri resesif. Awak terus understood genotip bagi yang dominan ni mesti ada allele resesif. Maksudnya dekat sini dia mesti H besar, H kecil. Kat sini boleh faham tak? Apa yang saya cuba sampaikan? Faham. Okay. Alright. Okay, saya terus assume Pak Ishakimi mewakili semua yang masuk kelas ni. Okay. So, dekat sini. Okay. Alright. So, nyatakan genotip bagi tikus D dan tikus E. Genotip tadi saya kata apa? Gen ke ataupun dia punya fizikal luar? Gen. So kalau kat sini berbulu putih ni sebenarnya genotip ke atau fenotip? Fenotip. Yes. So kalau kita nak betulkan apa jawapan yang sesuai kat sini? D H kecil. Yes. E H besar, H kecil. Yes, sini H besar, H kecil. Sini adalah H kecil.
Sebab kita tahu, lagi sekali saya ulang, kita tahu putih ni adalah resesif. Kalau putih ni adalah resesif, awak kena tahu genotik dia mesti dua-dua huruf kecil. Okay. Kalaulah hitam, hitam ni saya kata tadi dia adalah ciri dominan. Tapi masalahnya dalam anak dia tu ada anak yang resesif. Jadi dia punya genotik mesti ada huruf kecil. So dia H besar, H kecil. Ni kalau tak faham, korang boleh jumpa Faiz Hakimi. Faiz Hakimi akan terang balik kat awak. Okay. Right. Now, nyatakan nisbah fenotip anak tikus berbulu hitam kepada anak tikus berbulu putih. Nisbahnya adalah hitam pada bulu putih. Nyatakan nisbah anak tikus berbulu hitam kepada anak tikus berbulu putih. Hitam tadi dapat apa? Sekejap. Hitam berapa hitam? Hitam satu kan? Oh, faham. Gambar ni dia trik kita lah. Tak suka. Sepatutnya anak dia ada lagi satu kan kat sini kan? Mesti korang tak faham apa saya cakap ni. Kenapa nisbah dia satu, nisbah satu sedangkan sini ada 3 ekor je. Okay, cerita dia macam ni tau. H kecil. Mula dah. H kecil. H besar. H kecil. So sini adalah, patutlah. Sini adalah H kecil, H kecil. Dia nak suruh saya berhenti ni. Sekejap sabar. H besar, H kecil. Ini sama, saya buang. So sini adalah H besar, H kecil. Sini adalah H kecil, H kecil. So nisbahnya adalah 1, nisbah 1. For those yang tak faham ni, saya rasa ada yang tak faham ni. Awak boleh tanya kepada Ho Hao Yun, Mazi Ching, Faiz. So saya rasa tajuk ni boys lebih faham sikit kot. Luqman pun boleh belajar dengan Faiz Hakimi. Rasa boleh. Faiz faham tak saya kenapa nisbah dia 1, nisbah 1? Faham. Kena tarik-tarik. Ha? Kena tarik-tarik. Main tarik-tarik. Ni Jarib cool. Okay. Now seterusnya. Okay. Tikus E telah dikacukkan dengan tikus yang homozygote dominan. Ini hitam kan? Hitam. So bila dia kahwin, betul. Okay, saya bagi awak satu tips. Awak macam mana sekalipun awak kena hormat orang yang besar. Okay, so kalau nak cantik tau. Kalau nak cantik, H besar kat depan, H kecil kat belakang. Sini pun sama, H besar kat depan, H kecil kat belakang. Yang ni kadang-kadang dia tak tolak markah tapi saya ajar yang betul. So kalau tiba-tiba skema strict pun dia akan terima jawapan awak. Okay, sini betul. Saya harap dia orang tak strict lah dengan awak. Okay, last kali. Ya Allah, Alhamdulillah bertabah semua. Sekejap, mana jawapan ni? This one. Oh, ni Izarif punya jawapan. Tengok, saya kan bateri dia dah nak habis kan, dia pun dah bengong sikit tau. Subhanallah, sabar Mariana, sabar. Okay, sabar. Okay, now. Program saringan talismia. Korang hari tu dulu masa form 4 tak sempat buat talismia? Cikgu, Ya. terlepas. Ada satu lagi. Terlepas? Ni makasih. Ya Allah, okay. Ni je. Alright. Now, banding bezakan kromosom P dan kromosom Q. Ouch. Nah, kromosom kita ada 2 jenis tau. Kalau kromosom 1 sampai kromosom nombor 22, kita panggil ni sebagai autosom. Kalau kromosom nombor 23, special sikit, kita panggil dia adalah kromosom seks. Kromosom seks ni fungsi dia nak tentukan jantina. Kalau autosom ni ciri, contoh perasan tak kadang-kadang orang cakap, kau cakap macam bapak kau sikit lah. So maksudnya kontrol korang punya ciri. Kadang ada orang kata macam your personality, awak punya sikap, ada IQ adalah sebenarnya adalah ada dalam awak punya genetik. Okay, so dia ada dalam antara kromosom 1 sampai kromosom awak yang nombor 22. Kadang ada baran sikit, ada sikit macam ayah awak, something atau mak awak tu semua dikontrol adalah daripada kromosom autosom. Okay, so kat sini. P adalah kromosom autosom, very good. Q merupakan kromosom seks. Betul. P mempunyai fungsi yang mengawal semua ciri sel soma. Okay, apakah ciri sel soma? Saya kata ciri sel soma adalah semua ciri yang ada pada awak. Your physical. Cara awak senyum, cara awak berjalan,
everything yang ada dekat awak. Kadang-kadang ada orang cakap, kau cakap sikit macam suara macam mak ke something macam tu. Okay. So basically itu adalah ciri-ciri yang kita panggil sebagai dia sebagai selsoma. Okay, manakala Q mengandungi P meliputi dalam jenis kumpulan darah ketinggian warna kulit, manakala kromosom Q dia menentukan sama ada kalau lelaki bagus lah, kita bagi soalan selalu. Okay, jawapan dia just nice. Okay, so ini gimana? Good. Bahasa dia pun jelas. Untuk saya bahasa dia jelas. So kalau walaupun tulisan dia sikit artistik tapi dia punya susunan bahasa dia is very nice. Okay, seterusnya thalassemia. Thalassemia korang tak sempat buat ada tak kena pergi klinik kesihatan buat thalassemia? Sebab Tak ada. form 4 semua tak sempat Okay, tak sempat apa. Alright, so kali ni, kalau kali ni, kita tengok kali ni, program syariah thalassemia mengenal pasti pembawa antara murid tingkatan 4 yang dilayangkan pada 2016 oleh Kementerian Kesihatan. Berdasarkan penyalaan tersebut, terangkan mengelak is quite expensive tapi boleh. Yang paling mudah adalah mencegah. Macam mana cara kita nak mencegah? Ini ni jawapan Izharif ni betul tapi studi. Ini memerlukan kos yang tinggi. Apa jawapan lain? Ayun buat. Jangan apa tu saya kahwin dengan Sekejap. Awak dengar saya tak? Suara macam hilang. Sekejap. Network ni macam tak. Dengar suara saya tak? Ouch. dengar. Dengar. Sebab saya Dengar, macam hilang awak ni. Sekejap. Come on. Masih lagi dengar. Nampak saya punya skrin tak? Skrin saya nampak tak? Nampak? Ada airdrop. Kakak. Boss network. Okay, sorry. Okay, so saya Ya Allah ya Tuhan tu. Sekejap. Apa saya airdrop kat semua orang? Sekejap, ada connected. Okay, cancel. Okay. Aduh, tak lah ya. Saya hilang awak ni. Sekejap. Saya tak nampak apa-apa ni. So, saya habiskan je tau. Okay, saya habiskan. Salah satu cara paling mudah adalah untuk mengingatkan thalassemia ni, jangan buat apa. Hello. Wasif. These nuts. Hilang awak lah. Boleh dengar tak suara saya? Saya rasa hilang awak lah. Line saya tak bagus. Sekejap. Hello. Dengar tak? Dengar tak? Anthony Simon. Dengar. Dengar. Sani. Dengar. Okay, thank you. Sekejap. Subhanallah. Okay, so kesimpulannya kita dah habis 8 soalan. Last kali tadi saya ulang lagi sekali. Macam mana kita nak elakkan, kurangkan bilangan pesakit thalassemia. Sekejap. Okay, macam mana kita nak kurang
Okay, so kesimpulannya macam mana kita nak kurangkan pesakit thalassemia adalah dengan cara kita cuba avoid kahwin pembawa dengan pembawa. Sebab tu KPM dengan, saya nak cakap macam mana? Sebab tu Kementerian Kesihatan KKM dia buat test dekat budak 16 tahun. Sebab biasanya budak 16 tahun belum bercadang untuk berkahwin. Maksudnya thalassemia ni, test ni eloknya kita buat adalah maksudnya muda lagi macam umur 16. Bukannya esok macam korang dah bagi kat jemputan kan, korang buat blood test, baru buat blood test. Masa tu maksud saya dah terlambat sebab awak dah serahkan hati dan raga kan. So macam mana? Dah sayang. Bila dah sayang, lautan api sanggup kurenang ni kan. So basically nak cakap dekat awak kalau boleh cuba elakkan kahwin carrier dengan carrier. Sebab bila awak elakkan tu maksudnya kita boleh kurangkanlah bilangan pengidap thalassemia major. So thalassemia ada dua. Satu adalah thalassemia major, satu lagi adalah thalassemia minor. Kalau yang pembawa tu kita panggil dia thalassemia major atau thalassemia minor? Major. Major ke mana? Yes, kita panggil dia adalah minor. Kalau major yang teruk. Okay, kenapa kita nak cuba elakkan pengidap thalassemia major tu? Yang memang pengidap thalassemia, yang bukan pembawa tu. Kenapa kita cuba nak elakkan bilangan thalassemia major tu? Kita cuba nak kurangkan pengidap penyakit thalassemia major. Kenapa awak rasa? Kenapa kita nak cuba elakkan? Ya, dia boleh buat kematian. Okay, ada analisis yang kita nak cakap, bukan kita kata pembawa dengan pembawa ni kita nak bagi kahwin. Dia boleh kahwin, tetapi kita nak cakap bila dia kahwin, risiko dia nak dapat anak yang thalassemia major tu adalah lebih tinggi berbanding orang yang biasa. So apa risiko kalau dapat anak yang thalassemia major? Risiko dia sepanjang hayat dia kena terima hakikat yang anak dia terpaksa melakukan pemindahan darah, which is pemindahan darah itu adalah 3 bulan sekali. Kenapa? Sebab sel darah merah dia langsung tidak berfungsi untuk mengangkut oksigen. Dia lain dengan anemia sel sabit. Kalau anemia sel sabit, dalam sel darah merah dia sebenarnya ada sikit sel darah merah dia yang boleh bawa oksigen. So orang kata kalau anemia sel sabit, muka dia pucat. Okay, tetapi sel anemia sel sabit, badan dia masih ada oksigen tau. Cuma oksigen dia tak cukup banyak, jadinya dia tak boleh buat aktiviti cergas. Tetapi kalau orang pengidap tidak berfungsi, dia terpaksa melakukan pemindahan darah. Sebab darah dia langsung tak boleh. So darah kita ni jangka hayat dia lebih kurang 3 bulan. So 3 bulan sekali dia terpaksa melakukan pemindahan darah sepanjang hidup dia. So apa kesan pemindahan darah? Sebenarnya pemindahan darah ni dia ada risiko. Kalau kita selalu buat pemindahan darah, risiko kita nak dapat penyakit. Maksudnya ada penyakit maybe ada dalam darah tu, which is na'udzubillah lah. Dalam darah tu ada darah yang ada penyakit. So bila dia transfer masuk dalam badan awak, badan pesakit thalassemia major tu kan dia boleh dapat penyakit. Sebab tu apa-apa orang kalau dia nak melakukan blood transfusion, tanggungjawab. Itu. Right? Saya tak tahu kenapa. Alright, so do you have any question? So bolehlah jawab pulse, lepas tu awak boleh tidur. So do you have any question? Anthony Simon ada soalan? Tak. Ada soalan? Tak ada. Ada ke tak ada? Anthony Simon je selalu rajin tanya soalan. Ada soalan tak? Wazif nak tanya apa? Ada? Ada soalan? Tak ada. Tak ada kan? Semua dah faham kan? Thalassemia ni Tak ada resesif. apa-apa. Okay. Thalassemia, ya, thalassemia adalah penyakit resesif. Yes, dia resesif. Maksudnya nak dapat thalassemia, dua-dua tu dia mesti dapat 2 jenis penyakit. Maksudnya kalau satu tu thalassemia ni dia boleh, okay, yang ni saya rasa saya cuba tau. Penyakit genetik ada 2 jenis.
Yang ni saya rasa Nabil dulu pernah tanya tapi saya tak sempat nak terang. Satu adalah penyakit jen terangkai seks, satu lagi adalah macam ni macam ni saya nak cakap. Kalaulah penyakit itu adalah thalassemia, saya kata adalah penyakit mutasi gen kan. Saya tak ingat kromosom keberapa. Tapi saya thalassemia ni adalah penyakit dekat kromosom autosom. Okay, macam mana saya nak cakap the nicest way? Penyakit genetik ada dua jenis. Okay, kalaulah kita kata dia sebagai penyakit jen terangkai seks, penyakit jen terangkai seks pembawanya hanyalah perempuan. Pernah dengar tak saya cakap benda tu? Pernah dengar tak? Tak. Okay. So saya cuba tahu genetik je. Dalam buku teks awak adalah pada muka surat 11. Saya cuba tahu. Penyakit genetik ada dua jenis tau. Okay. Satu adalah thalassemia. Saya terus pecahkan. So kita kata dia adalah pewarisan. Dalam pewarisan, saya buat pesan macam ni dia. Dalam pewarisan, kita nak cerita pasal dua. Satu adalah thalassemia. Satu lagi adalah buta warna. Kalaulah thalassemia, pembawa boleh lelaki atau perempuan. Kalaulah buta warna, pembawa hanya perempuan. Alamak, korang tak dapat saya tengah membibil apa. Sekejap. Start. Sekejap share screen. Okay. So saya ulangi sekali. Pewarisan. Okay, dalam pewarisan ada dua jenis penyakit. Satu adalah penyakit thalassemia. Dia sama geng dengan anemia sel sabit. Tapi saya ambil thalassemia saja. Satu lagi adalah buta warna. Kalaulah thalassemia, pembawa dia boleh lelaki atau perempuan. Tetapi kalau buta warna, pembawa dia hanyalah perempuan. Kenapa? Sebab buta warna adalah penyakit gen terangkai seks. Yang ni saya cerita lain kali sebab saya rasa dah malam sangat. Saya rasa dah tak boleh masuk dah ni. Okay, so Faiz jangan ingatkan saya ajar balik bahagian yang ni. Okay. So semua kesimpulannya penyakit pewarisan ada dua. Satu adalah thalassemia, satu lagi adalah buta warna. Kalau thalassemia, pembawa dia boleh lelaki atau perempuan. Tetapi kalau buta warna, pembawa dia hanya perempuan. Kenapa? Buta warna ni adalah penyakit jen terangkai seks. Apakah itu penyakit jen terangkai seks? Penyakit jen terangkai seks adalah penyakit di mana penyakit itu letaknya pada kromosom X. Kalaulah kenapa perempuan lelaki tak jadi pembawa, sebab lelaki kromosom X dia ada satu. Maksudnya kalau satu tu bawa buta warna, dia terus jadi buta warna. Y tu tak ada fungsi. Okay, tetapi kalaulah lelaki tu kromosom X dia normal, dia terus normal. Maksudnya kromosom X dia satu. Kalau kromosom X itu normal, lelaki tu normal. Kalau kromosom X dia ada penyakit buta warna, dia kena buta warna. Tetapi kalau untuk perempuan, kenapa perempuan ni boleh jadi pembawa adalah disebabkan kalau perempuan tu dia bawa satu penyakit buta warna, gen buta warna, satu lagi normal, dia fizikalnya normal. Kita hanya panggil dia sebagai pembawa. So perempuan ni dia jarang kena buta warna adalah disebabkan kromosom X-nya ada dua. Kalaulah kromosom X dia satu dia bawa buta warna, kalau satu normal, dia belum dapat penyakit tu. Kita hanya panggil dia sebagai carrier. Kalau awak rasa tak faham, you guys boleh tengok buku teks pada muka surat 246 dan juga 248. Okay, so itu saja. So do you have any question? Penat dah kan? Ada lagi? Okay tak? So hari ni yang masuk kelas kita ada 18 orang tapi tak apa. Saya okay saja. Alright. Jangan risau sebab semua orang ada hal masing-masing. Nanti saya cuba kalau saya rajin saya cuba recording ni. So do you have any question? Tak ada.
Tak ada, Alhamdulillah. So boleh jawab kat situ. Okay, Alhamdulillah. So ada yang vote kat sini, yang vote tu ada 6 ketul je. So yang vote tu 6 ketul, dia kata ada 100 hingga 80 orang, dia punya tahap kefahaman 3 orang. Lepas tu 3 orang cakap, dia 76 hingga 60 je yang faham. Lain daripada tu yang faham tu ada 50 hingga 40 yang faham. So Alhamdulillah. Okay, kalau tak faham nanti awak boleh datang jumpa saya. So yang ini make sure korang salin tau jawapan ni, tolonglah. Kalau tiba-tiba korang datang, korang punya malas, korang fikir macam ni je lah. Tiba-tiba pula masa, macam mana saya nak cakap, tiba-tiba masa SPM keluar soalan yang korang tak buat. So setiap kali korang rasa malas, korang just fikir, what if soalan yang korang tak buat tu, yang itu keluar SPM. So cuba buat, mana tahu tiba-tiba yang tak buat tu lah yang keluar. Alright, so itu saja. Saya minta maaf sebab ambil banyak masa. Alhamdulillah kita dah habis dah. Soalan Kelantan, satu set soalan trial. So, Alhamdulillah. Okay, so itu sahaja. Saya minta maaf atas segala kesalahan dan silap. Thank you so much. So, dah habis masa ni. Dah lebih sangat dah ni. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Faz. Terima kasih Mazli Adia. Terima kasih Terima kasih, Wahyun. Cikgu. Terima kasih Terima kasih, Abdul Cikgu. Zaman. Okay, thank you semua. Thank you Wazif. Thank you Bye. Afwan. Bye. Bye semua. Bye. Okay, Assalamualaikum and good night. Okay, bye. Bye semua. Bye Nabil. Stop recording.